Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kerja minggu ni muallim sediakan mengenai bahasa Arab mengenai isim isyarah. Isim isyarah ni maknanya adalah satu kata tunjuk. Isim isyarah adalah satu arahan ataupun kata tunjuk bagi sesuatu benda kepada suatu benda, individu atau sesebuah tempat. Isim isyarah ni juga terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, bahagian muzakkar. Untuk kita senang kenal, kita panggil ia adalah untuk bahagian lelaki. Dan bahagian yang kedua adalah muannas, untuk bahagian perempuan. Bahagian yang pertama terbahagi kepada dua. Bahagian muzakkar juga terbahagi kepada dua. Haza dan hazani. Untuk haza untuk seorang lelaki, hazani untuk dua orang lelaki. Untuk muannas pula, bahagian perempuan terbahagi juga kepada dua, iaitu hazihi dan hatani. Maknanya sama juga seperti seorang perempuan dan dua orang perempuan. Baik, kita seterusnya untuk mengenali bagaimana kita nak kenal dan perbezaan haza dengan hazihi dulu. Okey, baik. Yang pertama, muallim terangkan mengenai haza. Haza ni dia adalah untuk lelaki. Perkataan tu mesti ada di hujung kalimah tu mesti ada tanda dhammah. Untuk mudahlah, tanda dhammah yang satu ataupun dhammah yang dua. Dua dhammah. Contoh, kitabun ataupun kitabu. Ada dalam slide. Yang kedua, hazihi. Hazihi ni pun mudah. Untuk perempuan, dia mesti ada ta marbutah. Seperti dalam yang muallim bagi slide yang ada tu, kitabatun. Makna ta marbutah tu bersambung. Kalau ta marbutah yang tidak bersambung, seperti di dalam bulatan. Baik, yang kedua, isim isyarah yang kedua ialah hazani dengan hatani. Baik, perbezaan dia dan bagaimana kita nak kenal hazani dan hatani. Hazani, perkataan yang akhir dia mesti ditambah alif dengan nun. Contoh dalam slide, kitabani. Kitabani. Asalnya kitabun. Kita buangkan dhammah tu, tukarkan kepada alif dan nun. Pastikan huruf sebelum alif mesti berbaris atas. Mesti berbaris fathah. Kitabani. Bermakna bacaan kita panjang. Kitabani. Baik, yang kedua pula hatani. Asalnya adalah ta marbutah. Kitabatun. Tapi bila kita tukarkan, kita tukarkan nak menjadi kepada hatani untuk menjadikan dua orang perempuan. Kitabatani. Ta marbutah tadi dibuang. Digantikan dengan ta alif nun di hujung kalimah. Seperti sama juga macam tadi, baris yang sebelum alif mesti berbaris atas. Baik, ini contoh yang muallim bagi. 4 contoh yang perlu kamu tengok betul-betul perkataan asal. Perkataan asal kitabu ataupun haza kitabu. Yang kedua, hazihi kitabatun. Baik, perhatikan bahagian yang pertama, haza. Contoh yang kedua, syaraba. Haza ni, syarabani. Kalau hazihi dia tambahkan pada ta marbutah daripada haza, daripada seorang lelaki nak tukar kepada seorang perempuan, tambahkan ia ta marbutah. Syarabatun. Kalau nak jadikan dua orang perempuan, syarabatani. Kitabu, kitabatani, kitabatun, kitabatani. Syaraba, syarabani, syarabatun, syarabatani. Fa'ala, fa'alani, fa'alatun,
fa'alatani. Darasa, darasani, darasatun, darasatani. Perkataan alif mesti dibaca panjang supaya kita tidak keliru. Contoh, boleh ulang balik, darasani, darasatani. Macam tu kita nak tulis bahasa Arab. Bagaimana kita nak menulis bahasa Arab? Macam ni, kita kena dengar betul-betul, panjang atau pendek. Kitabatani, syarabatani, fa'alani. Baik. Okey, baik. Soalan yang terakhir, seperti biasa, Muallim nak kamu buat latihan. Muallim nak 9 latihan ini dipenuhkan dan boleh rujuk bagaimana kita nak buat. Contoh, Muallim bagi satu contoh. Nazara, nazarani, nazaratun, nazaratani. Baik. Kalau tak faham, boleh tanya balik dalam Muallim di dalam grup WhatsApp. Kalau ada apa-apa, boleh maklumkan kepada Muallim. Muallim doakan buat yang terbaik. Kalau tak faham, ulang balik slide yang sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.